Masuk asnaf fakir miskin, baru nak kenal tahu apa tu fakir asnaf fakir yang boleh dapat daging korban ni. Senang cerita maksudnya. Nak tahu fakir, kalau dia sepatutnya RM10 untuk keperluan satu hari, RM10, dia dapat tak sampai 50%, tak sampai RM5 dia dapat, maka orang ni dipanggil fakir. Keperluan RM10, cuma dapat tak sampai RM5, tak sampai 50%, maksudnya tak sampai RM5, maka orang ni panggil fakir. Okey, miskin. Apa dia? Keperluan RM10 satu hari, dia dapat tak sampai RM10, RM9 je. Tapi tak sampai, tak bawah RM5, tak. Atas RM5, cuma tak sampai RM10. Keperluan RM10, cuma dapat mungkin RM6, mungkin RM7, mungkin RM8, mungkin RM9. Maka orang ni panggil miskin. Nak tahu. Yang lain bukan fakir, bukan miskin. Kalau bukan fakir, bukan miskin, orang kaya. Keperluan RM10, dapat RM10, kaya. Sebab tak fakir, tak miskin. Dan keperluan RM10, dapat RM20, kaya mewah. Jadi itu bukan mesti bangun bukan kita besar, tak. Mak janda, yang janda macam ustaz, tak masuk fakir miskin, tak ada dalam. Ada tak? Kalau dia janda ibu tunggal tapi dia fakir miskin, miskin namanya. Bukan kerana dia ibu tunggal, kerana dia dapat itu miskin. Ataupun dia ibu tunggal, dia fakir. Dia dapat itu bukan ibu tunggalnya, bukan statusnya. Itu status perkahwinan. Dia dapat kerana dia fakir. Masalahnya Pak Imam berlari bila dapat ibu tunggal. Ibu tunggal datang dengan naik emas, berlari Pak Imam, mengejar, hantar. Pak Imam lebih. Kalau yang ibu tunggal bawa emas, dia bukan nak daging lembu, dia nak daging Pak Imam. Yang Pak Imam punya sebut kenapa? Jadi itu masalahnya, kita tak faham. Sebab itu bagi pengurusan macam kena, pengurusan korban ni kena faham. Bukan status fakir dan miskin, bukan status perkahwinan. Bukan status perkahwinan. Dia fakir atau miskin, itu saja. Kalau dia selain daripada itu, maksudnya orang kaya. Dia boleh dapat, dia boleh tak dapat. Ini habis Pak Imam nombor 1 bab senarai ibu tunggal. Saya tengok memang pakar dia. Ibu tunggal. Sebab apa ibu tunggal? Tak ada. Sebab apa? Fakir atau miskin? Bukan ibu tunggal. Ibu tunggal ada orang kaya, laki dia mewariskan harta, insurans lagi dan sebagainya. Siti Khadijah dia kaya antara sebab dia kaya, sebab dia berkahwin dengan suami yang kaya, dia mewarisi harta suami-suaminya. Tuan-tuan, itu rezeki orang kita tak tahu. Bukan dia doa laki mati, tak. Asal kahwin laki mati. Lama-lama yang laki yang lain, apatah kahwinlah kepada kawan dia jadi kata. Sebab kahwin mati dapat kaya ni. Jadi kena faham tu. Jadi kegagalan, kesalahan itu terutama kepada pengagihan yang betul. Siapa dia? Takut? KTP takut. Jangan silap, tuan-tuan. Jadi kalau kita bagi atas nama kerana dia orang kaya, tak apa. Bukan kerana dia ibu tunggal. Kalau dia ibu tunggal tapi mesti fakir atau miskin. Jatuh, kemudian anak yatim pula. Masalah anak yatim pula pun sama. Asal anak yatim, ini anak yatim tak. Pada bab ni tak ada. Dia fakir ataupun miskin. Sebab ada anak yatim yang kaya, macam tadi ibu tunggal, sebab mewarisi ada bapak dia, cuma dia tak boleh mengurus sendiri, diuruskan oleh wali dia. Memang dia anak yatim dia tu mak bapak yang meninggal, tapi dia kaya, cuma harta dia diuruskan oleh siapa yang jaga dia. Dia bukan penyebab untuk dapat. Tapi kalau dia miskin, dah lah yatim, miskin pula, itulah yang mesti kita bantu betul lah. Tuan-tuan, anak yatim cuma dia ada status yang berbeza. Walaupun dia bukan dia kaya, tapi status yang berbeza. Itu anak yatim, tuan-tuan.
Tapi dalam bab pengagihan daging ini lain. Ini anak itu memang ada istimewaan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW anak yatim. Sebab dia ada status yang disebut yang Allah bagi kepada anak yatim. Cuma dalam pengagihan banding ini, zakat ataupun fakir miskin dia tidak termasuk kalau dia bukan fakir dan miskin. Ustaz, kalau macam misal kata mak atau bapa numpang rumah anak, kan dia tak ada kerja, itu kira miskin ke tak? Tengok pada anak dia. Soalan yang bagus. Mak bapak duduk rumah anak. Mak bapak duduk rumah anak. Tengok anaknya. Sebab anak yang menjaga dia, anak yang menguruskannya. Kalau anak kaya, dia tak dapat. Dia tak dapat. Kalau anak miskin, dapat dah. Semua dapat satu keluarga tu dapat. Maksudnya setiap orang tak satu keluarga je lah. Bukan setiap orang. Bukan setiap seorang. Sebab apa? Yang bagi tu pada yang jaga dia. Ini bukan daging dia je. Ini masalah zakat pun begini. Duduk rumah anak kaya, kereta BM, tapi dia orang tua dia kata. Dia bagi mak dia sebab mak dia orang tua, tak ada kerja. Mak dia tak ada kerja, dah tua. Mana ada orang tua kerja lagi? Tapi memang orang tua tak kerja, dah pencen. Mana ada? Awak tengok siapa yang menjaga mak tu. Kalau kaya, maksudnya anak kaya, mak kaya lah. Sebab anak kaya, maksudnya akan terpeliharalah mak dan bapa ni sebab yang jaga anak yang berkemampuan. Tapi kalau anak yang jaga dia tak berkemampuan, dia macam amanah bawa macam anak juga lah. Macam anak dia, mak bapa ni sama sekali di bawah tanggungan, termasuk anak-anak dia yang lain. Dia ada 5 orang anak, ada 7 orang anak kecil-kecil, jaga mak bapak lagi. Gaji 1,000, memang miskin lah. Kalau kata miskin, fakir lagi lah. Yang betul lah. Kalau dia memang orang kaya, businessman, gaji 100,000 sebulan, mak bapak tak kerja, dia kata. Kita bagi mak bapak dia sebab mak bapak tak kerja. Lah, memang mak bapak tak kerja, ditanggung dia anak. Macam kamu, tak, kita bekerja, diberi gaji. Siapa yang bekerja? Majikan kita. Itu lah. Ini yang banyak orang salah bagi zakat dalam. Sama begini pun sama. Maksudnya dia kategori orang kaya. Nak bagi kategori orang kaya lah. Boleh dapat lagi, tapi kategori hadiah lah. Bukan fakir dan miskin. Okey. Korban itu bagi tuan ni, setiap bulunya adalah kebajikan. Ini panggilan ni. Dia sebagai penebus dosa. Korban itu sebagai penebus dosa. Di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kita.